Okay, hari ni kita akan masuk subtopik yang last sekali untuk bab 5, iaitu 5.6, aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan industri. Pertama sekali ialah perkembangan teknologi hijau. Pengenalan dasar teknologi hijau kebangsaan pada tahun 2009 telah merintis penggunaan teknologi hijau dengan lebih meluas dalam pelbagai sektor di Malaysia. Kesedaran masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim telah mempercepatkan usaha penghasilan serta penggunaan teknologi hijau di samping penggunaan sumber yang lebih lestari. Tentu, penggunaan teknologi hijau tidak tahan kepada bidang pendidikan semata-mata, tetapi sangat luas melintasi pelbagai aspek kehidupan. Dalam aplikasi yang melibatkan penghasilan produk atau perkhidmatan, penggunaan teknologi dengan pendekatan yang lebih masuk alam. Mai, dia kat slide first lagi. Ya. Soalan kat slide 3. Nampak tak? Slide 3. Teruskan. Betul, definisi teknologi hijau. Teknologi hijau merupakan teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Kita semua tahu kan teknologi hijau ni amat bagus untuk alam sekitar. Lepas tu kita pergi pada sektor-sektor teknologi hijau dan contoh aplikasinya. Ada 6. Yang pertama sekali ialah bekalan tenaga. Contohnya digunakan tenaga yang boleh diperbaharui, contoh tenaga solar, tenaga hidro, tenaga geotermal dan tenaga angin. Dan kedua, dari segi sektor pengangkutan, itu kita menggunakan bahan api alternatif. Jadi saya akan tunjuk. So yang ketiga sekali ialah sektor bangunan. Penggunaan bahan bidaan yang masuk alam dan penggunaan yang jimat tenaga. Sektor yang keempat ialah pengurusan sisa dan air sisa. Itu kita kisah semula dan kaedah olahan laut resapan tapak pelupusan. So yang kelima, kita dari segi sektor pertanian dan perhutanan, penggunaan baja kompos dan pemeliharaan hutan. Dan sekali sektor industri, itu penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. Okey, tengok satu persatu. Bekalan tenaga macam cakap tadi lah, kita menggunakan sistem solar. Tak apa, tenaga geotermal ni. Geotermal ni ialah dia penghasilan tenaga daripada haba yang datang daripada lapisan bumi, lapisan dalam bumi. Lepas tu, pengangkutan tadi kan kenderaan yang menggunakan api alternatif kan. Contoh kenderaan yang pada zaman kini, macam ada kereta tu dia menggunakan NGV. Kalau perasan dekat certain stesen minyak, kat bahagian tepi tu ada dia tulis khas untuk ada NGV. NGV ni lebih bagus sebab dia lebih menjimatkan dan dia kurang membebaskan karbon dioksida. So dia lebih baik daripada guna petrol minyak yang biasa tu. Boleh Boleh. So yang ketiga tadi ialah dari sektor bangunan kan. Contoh kalau zaman kini kan kata penggunaan bahan binaan yang masuk alam dan penggunaan jimat tenaga. So zaman sekarang ni dia menggunakan IBS, bata kebenci IBS ni, IBS interlocking bricks. Okay. Dia ni yang kita nampak kan, teknologi gunakan IBS ni dia teknologi yang masuk alam. Penjimatan penggunaan acuan, tidak berkluster, tak ada perbandingan terhadap bahan binaan, tapak binaan yang lebih kemas dan bersih. So kalau guna ni, bangunan tu akan jadi lebih sejuk. Sebab tu dia akan gunakan bata IBS ni daripada bata yang biasa guna. So yang keempat, kita ada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Kan kita tulis kan, kita semula dan kaedah olahan laut resapan tanpa pelupusan kan. Ni maksud dia.
Kaedah olah laut resapan tak pelurusan yang menggunakan prinsip elektrolisis dipanggil elektropenggumpalan. Ya. Ya. Contohnya, bahan-bahan itu akan terlarut di dalam tanah. Kemudian akan dikambus dalam tanah bagi dia mampat. Lepas tu akan ada mikroorganisma, mikrotropik yang akan menghasilkan haba ke atas dan menyebabkan karbon dioksida ke atas. Lepas tu nanti dia akan sediakan satu saluran pipe kat sini untuk haba-haba karbon dioksida tu boleh keluar kat situ. Dan dalam tanah kan udara akan masuk. Jadi udara tu akan masuk dalam tanah dan akan memberi gas oksigen untuk penggoyangan yang lebih cepatlah dekat dalam tanah ni. Lepas tu pada masa yang sama, kat bawah tanah tu akan ada pipe pengumpulan laut resapan tertepuk. Maksudnya semua penguhaian tu akan masuk dalam satu pipe tu dan ke dalam satu tangki laut resapan tu. So semua laut resapan akan masuk ke bawah ni. Boleh? Boleh. So kita pergi yang kepada yang ke-6. Pertanian dan perhutanan. Kan itu penggunaan baja kompos dan pemulaian hutan kan. Baja kompos kita semua tahu kan. Baja kompos ialah baja organik, hasil perbuatan sisa tanaman, sisa makanan dan najis ternakai. Macam kita kat rumah kita, kalau kita buang, kalau tanam sisa-sisa tu dalam tanah akan jadi baja kompos lah kat rumah tu. Baja kompos ni elok untuk tanaman. Tak ada baja organik. Lepas tu yang sekali ialah sektor industri kan. Iaitu penggunaan alatan dan teknologi yang cekap tenaga. Kalau kita pasang kat rumah kita, kalau serta barang tu yang ada label ni, label penggunaan tenaga ni, maknanya bahan itu menggunakan teknologi yang cekap tenaga. So bintang-bintang dekat label ni menunjukkan macam lagi banyak bintang pada label tu, lagi tinggi kecekapan tenaga yang digunakan. So kalau nak beli barang elektrik, belilah yang ada label. Okay, boleh? Ada orang nak masuk. Boleh. Lepas tu, dalam petak tu, page sebelah ada 192. Dalam teknologi hijau, dalam pengurusan sisa dan air sisa. Ada 3, iaitu dari segi pengurusan sisa, pengurusan tapak pengurusan dan olahan air sisa. Okey, teknologi hijau digunakan pakai dalam pengurusan sisa dan air sisa untuk memastikan pengurusan sisa yang lebih cekap, pengurangan pembebasan gas rumah hijau dan penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Kesan karbon juga secara tidak langsung dapat dikurangkan dan pelbagai kaedah alternatif dalam menguruskan sisa dan air sisa dapat dituarkan menerusi teknologi hijau. Okay, pertama sekali adalah pengurusan sisa, iaitu pembangunan pesat dan peningkatan jumlah penduduk telah menyumbangkan penjanaan sisa berpejal atau sampah yang tinggi. Jika tidak diuruskan dengan baik, kualiti hidup dan kesihatan awam akan terjejas. Pengurusan sisa tidak hanya melibatkan pihak berkuasa tempatan. Sebaliknya, seluruh masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan keberkesanan pengurusan sisa, terutamanya sisa berpejal. Nak tunjuk satu video tentang sampah kat dunia ni lah.
Itu video yang lama. Dari segi video tu kita boleh nampakkan macam mana sampah-sampah tu dekat tapak pelubusan, macam mana dia pernah handle semua tu. Dan pelbagai jenis sampah yang ada kat situ. Yang pepejal ada, cair ada. Ni gambar tajam 5.25 ni, dia macam mana dia menguruskanlah sisa-sisa sampah yang ada. Pertama sekali kita tahu kita ada baju sampah-sampah semua ni kita pecah dari rumah kita, dari kilang, dari semua tempat. Lepas tu akan ada lori yang datang untuk kumpulkan semua sisa pepejal. Tapi mana yang kita boleh asingkan, yang boleh kita semula, kita asingkan tuan kita semula lah. Lepas tu kalau dari sini yang boleh kita semula ni, kita akan terus hantar kepada kilang kita semula untuk kita semula semua barang yang boleh kita semula tu. Di mana barang yang tidak boleh kita semula, dari sampah akan kutip dan akan pergi ke pusat pengasingan sisa. Lepas tu dah akan 3 kilang yang dia akan hantar. Pertama sekali mana dia akan hantar ke kilang penunuan. Penunuan ni ialah satu teknologi olahan sisa yang melibatkan pelbagai bahan atau benda yang organik. Penunuan juga dijalankan menggunakan generator yang dipanggil penunu atau incinerator. Mana cerita ni, dia penunuan ni macam proses dia bakar semua sampah tu dulu. Jadi sebelum bakar tu dia kena asingkan lah. Kena asingkan kertas, plastik, kayu, logam dan kaca. Okay, yang kedua dia pakai ke tapak pelubusan, mana-mana sampah yang tidak boleh dibakar dia pakai lupuskan terus. Dia lupuskan. Sekali sampah yang masih boleh kita semula akan hantar ke kilang kita semula. Lepas tu kat sini tadi kan selepas tapak pelubusan dia pakai hantar ke olah laut dia sampai tapak pelubusan. Yang tadi tunjuk yang dia campur dalam tanah tu dulu untuk dapatkan hasil dalam tanah tu. So sekali lepas tapak pelubusan tu dia akan ke pengumpulan gas metana lah untuk penghasilan tenaga elektrik. Boleh faham? Boleh. Boleh nampak kan flow dia, macam mana sampah-sampah dekat mesin ni dihandlekan, dilupuskan. Itu saja daripada saya. Lepas tu Akilah akan sambung. Terima kasih. Akilah sambung. Seterusnya pengurusan air sisa. Air sisa ni dia merupakan bahan buangan berbentuk tercair yang boleh terdiri dari sisa manusia, sisa makanan, minyak dan bahan kimia. Air sisa ni dapat bahagikan pada air sisa domestik, air larian stormwater dan air sisa industri. Dibandingkan air sisa domestik, air larian stormwater, air sisa industri ni dia mungkin mengandungi bahan kimia seperti akrilonitrit, metibenzena, toluena serta logam berat seperti arsenik, merkuri dan pelambung. Bahan-bahan kimia yang bahaya ni dia suka untuk terurai secara biologi dan memerlukan kaedah olahan yang lebih sistematik agar tidak mencemarkan alam sekitar atau menjejaskan kesihatan. Ada kaedah dia tersendiri, iaitu kaedah olahan larut bersapan tabak pelubusan dengan menggunakan prinsip elektrolisis atau lebih dikenali sebagai proses elektropenggumpalan yang menggunakan pendekatan teknologi hijau yang boleh digunakan untuk mengolah air sisa termasuk air sisa industri. Kalau tengok dalam muka surat 193. So,
dalam proses pembuatan air sisa ni dia khusus kepada elektroperkupalan tu lah. Dia ada untuk sebab dia menggunakan proses elektrolisis. Elektrod karbon atau kobrom akan digunakan manakala air sisa pula adalah sebagai elektrolit dalam proses elektroperkupalan. Bahan pencemar akan membentuk gumpalan vlog dan dapat diasingkan dari air, seterusnya disingkirkan sebagai bahan enak cemar. Bahan enak cemar ni dia separa berpejan, sisa separa berpejan. Bahan enak cemar setelah dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian atau dilebuskan dengan kaedah yang bersesuaian bergantung kepada komposisi bahan yang terdapat dalam bahan enak cemar. Air sisa yang sudah diolah dapat digunakan semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai efluen. Efluen ni ialah bahan buangan dalam bentuk cair yang dialihkan ke dalam sistem paritan atau sumber air. So kalau air efluen ni adalah air yang bersih yang dikeluarkan balik setelah air yang telah dirawat lah. Slide seterusnya. Lepas tu dia tengok first kali air yang daripada rumah kita tu, macam air lah, air sisa dipam masuk, akan masuk dekat situ daripada sungai ke kilang ke akan masuk dalam air sisa dipam masuk tu. Yang keduanya dia akan mengalami proses pengasingan sisa pepejal. So, akan asingkan sisa pepejal yang macam tadi kaca semua tu. Proses yang ketiga adalah proses elektroperkupalan. Elektroperkupalan ni dia akan mengasingkan mana bahan kimia tadi tu. Nanti kita akan tengok video dia. Yang seterusnya proses pengasingan pepejal dan air sisa. Dan rawatan lanjut air sisa, perkumpulan enak cemar dan akhirnya pelepasan efluen ke sumber air. Seterusnya. Ini adalah video tentang elektroperkumpulan yang menggunakan prinsip elektrolisis. Video tak boleh play. So, dalam proses elektrolisis tu ion aluminium dengan ion hidroksida ni kan bahan pencemar dalam air sisa tu, air kotor tu, dia bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang disebut vlog. Vlog ni dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas dari katod dibawa naik ke permukaan air, manakala vlog yang lain tenggelam dan terkumpul di dasar laut. So dalam sisa-sisa dalam air tu dia akan terperangkap dalam gas hidrogen dan mana vlog terperangkap dalam vlog hidrogen dan tenggelam di dasar macam yang ada diterangkan tadi. Seterusnya ialah kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan. Teknologi hijau ini ia telah membuka lembaran baru dalam bidang teknologi dengan pendekatan yang lebih mesra alam tanpa mengetepikan fungsi asas suatu teknologi. Perkembangan ini dia akan berikan sumbangan kepada sektor ekonomi negara melalui pewujudan sektor industri baru dan peluang pekerjaan berteraskan teknologi hijau. Sekali tengok kepentingan teknologi hijau, sumber tenaga yang lebih bersih. Yang kedua, pengurusan sistem buangan yang lebih berkesan. Yang ketiga, kualiti hidup meningkat. Yang keempat, memacu inovasi baru. Yang kelima, membantu memperlahan pemanasan global. Seterusnya,
Ini akibat daripada pembuangan air sisa. Kalau kita tengok yang sebelum ni, kita pada tahun 2015 ada famous satu kilang yang telah dibebaskan, dilepaskan sisa kimia kilang dia ke dalam sungai. So, dia akan beri efek pada seluruh kampung tu, malah sekitar kampung tu, dan perlu dirawatlah dengan air yang bersih. So pada tahun 2020 ni Selangor dihadapi 9 kali pencemaran air. Itu sama juga daripada daripada pelepasan bahan-bahan kimia daripada setiap kilang. Bahayalah, patutnya kita kena rawat dulu air tu sebelum dilepaskan melalui kaedah olahan larut resapan. Diasingkan dulu sisa kepejal dan untuk sisa air dan dapatkan air yang bersih, barulah kita lepaskan dekat sungai mana-mana di kawasan Itu saja. Terima kasih.